Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi kepada penonton-penonton di kita studio di sini, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di live sekarang ni di mana-mana saja di merata dunia kot. Dia tak semestinya dalam Malaysia kan. So okey, nama saya Rafidi bin Muhammad. Sedikit latar belakang tentang saya. Saya merupakan seorang pensyarah kanan di Universiti Kuala Lumpur. Okey, sekarang ni memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Jaringan Antarabangsa, Industri dan Institusi. Okey, background saya asalnya daripada ni graphic design. Lepas tu saya buat animation, master in computer science. So dia ada mix lah in between science and and art. Okay. So itu sekarang. Dulu saya pelakon filem, buat album. Siapa pernah nampak filem saya? Kalau tengok pun tak nampak lah muka saya sebab keluar suara je. Sebab saya dulu bekerja di syarikat swasta yang menghasilkan filem animasi pertama di Malaysia. Sebelum Upin dan Ipin. Masa tu Upin dan Ipin tu dia punya director tu kecil lagi kot. Tahun 95 gitu, 97. So saya kerja di sana, bahagian produksi, post production masa tu. Saya bahagian 3D animation dan juga visual effects. So tapi tak macam mana, bos kata pergi try audition untuk suara you kan. So saya try lah. Lepas tu dapat watak. Masa tu dia ada 5 Silat Legenda ni cerita tentang 5 sahabat Hang Tuah, Hang Lekir apa semua kan. So saya dapat watak Hang Lekir. So adalah, suara adalah, muka tak nampak. Lepas tu album pula sebab kita buat soundtrack tu dengan KRU kan. Adalah suara saya dekat dalam album KRU tu, tapi saya sebut 3 perkataan je. Pujangga, aku lekir. Okey tu kan. Itu sejarah lah. Tapi saya seronok lah sebab saya ni jenis yang suka curious lah. Saya banyak benda saya suka tanya. Masa saya kecil dulu saya pernah tanya dengan ayah saya. Kecil lagi lah masa tu, tak sekolah lagi kot. Dia kata kat saya, masa tu kami tunggu dekat bus stop, belakang tu laut Dia kata kat saya, air laut tu masin. Saya kata, mana boleh, tak logik kot. Selalu mandi kan air tawar kan. Dia kata air masin. Masin kadang ada orang tu tabur garam lah kan dalam laut, tapi kita kecil-kecil kan, kita tak tahu. Tapi eventually bila dia ajak, dia campak saya masuk laut, dan saya mengaku lah betul lah kan. So just to ni nak bagi tahu manusia ni kan, dia dilahirkan kreatif. Tapi as we go on, kita belajar lagi banyak, kita belajar lagi banyak, kita mungkin lagi sebenarnya kita lagi tak pandai. Tapi itulah silap orang, bila dia kata dia lagi banyak dia belajar, dia lagi pandai, silap lah bagi saya. Dia patutnya apa yang kita belajar tu, lagi kita banyak kita tahu, lagi sebenarnya lagi banyak benda yang kita tak tahu. Okay, so hari ni saya nak cerita pasal ni. Tajuk dia sebenarnya, bila saya dapat panggilan untuk datang bagi talk ni, saya tengok the challenges of e-learning kan. Bagi saya, it's not a challenge or rather like you need to take the challenge kan. Apa yang challenge sangat? Sebab e-learn ni dah ada lama, bukannya baru. Dan sekarang ni era IR 4.0 kan. Sebelum PKP, semua orang cerita pasal IR 4.0. Tiba-tiba bila PKP, dia senyap. Tapi dalam senyap tu sebenarnya kita tengah apply IR 4.0. Sebelum tu saya selalu pergi conference IR 4.0, ramai orang yang skeptical. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kan? Tapi bila PKP ni, semua orang terpaksa guna internet untuk bekerja kan. Sebelum ni mana boleh kerja dekat rumah kan. Sekarang ni semua orang kerja dekat rumah dan tak ada masalah. Dan kebetulan pula keputusan terbaru student kami di Uni KL, saya di sini di IT Malaysian Institute of Information Technology. So membuktikan lah ramai yang dapat A.
So then dia buka minda kan. So dulu orang kata tak boleh, I don't know, maybe kan. Tapi sekarang ni boleh kan. Sebab tu tajuk saya jangan tunggu lagi, it's now or never. Kena ambil this challenge sebab saya dengar tentang internet. Masa tu saya kecil lagi ke sekolah, saya tak ingat lah. Masa tu I was watching television masa tu Beyond 2000 kalau siapa yang zaman-zaman saya lah. By the way, saya umur 48 tahun. So masa tu dia cerita lah 10 tahun akan datang akan ada this www World Wide Web. Dan saya macam, kita masa tu kita tak kenal web tu apa kan. So just imagine je, saya tak rasa saya boleh dapat lalui pengalaman macam tu. Rasa macam lama lagi. Tapi bila dia dah start tu, mula-mula dia slow, tapi sekarang dia makin lama makin laju. Makin laju. So jadi kita memang tak ada masa nak tunggu. So kalau kita tengok dekat slide saya yang pertama. By the way, nanti kalau ada apa-apa, saya boleh cakap. Saya ni kalau cakap tengok topik lah kan. Boleh sampai pagi pun tak apa. Tapi kalau ada apa-apa, siapa-siapa yang nak interrupt, bolehlah just angkat tangan dan tanya soalan. Mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Saya tak adalah pandai sangat. Ni perkongsian ilmu mana yang saya tahu. Yang saya tak tahu tu lagi banyak. Mungkin saya boleh belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So kalau kita tengok dekat dekat slide tu kos yang semakin meningkat. Okay, saya ni portfolio saya ada 4. Okay, yang pertama tu antarabangsa, jaringan antarabangsa. Maksudnya saya deal dengan international students daripada Korea, student daripada Vietnam, Indonesia kan, and France yang ramai datang di kampus kami lah di UniKL MIIT ni. So and then another thing is saya juga bertanggungjawab dalam dengan industri. So kita bekerja rapat dengan industri. Sebab apa? Kita sedang menyediakan pelajar untuk pergi ke industri. So jadi kita nak buat satu jambatan antara universiti dan juga industri. So kita nak transition tu daripada pelajar kepada pekerja as smooth as possible lah. Itu salah satu daripada kerja saya. Satu lagi, saya juga bertanggungjawab untuk menghasilkan usahawan kan. So nak hasilkan usahawan, kita sendiri kena jadi usahawan lah. So saya ada company sendiri dan saya pernah juga buat bisnes kan. Masa kecil saya bisnes tolong mak jual kuih kan. 20 sen je masa tu, jual dekat asrama. Memang confirm habis punya. Sebab kita buat pun tak banyak masa tu asrama dia ada makan, tapi in between kan dia suka nak ada lapar tu, dia datang nak makan kuih dengan yang mak saya buat kuih besar-besar macam tu. Memang untung lah So okay, selain daripada tu juga saya juga ada buat projek So banyak projek yang kita buat masuk. Sebab ada 2 sebab. Satu is supplementary income. So Universiti Kuala Lumpur adalah universiti swasta milik penuh MARA, tapi dia swasta. Jadi dia beroperasi menggunakan bajet sendiri. So jadi kebanyakan daripada pendapatan kita tu datang daripada yuran pelajar. At the same time, kita kena ada juga auxiliary income ataupun income tambahan lah kan. Tapi itu bukanlah penting sangat. Yang penting sebenarnya kita nak buat pendedahan kepada kita punya pensyarah. Macam saya lah, dah lama sangat kerja mengajar ni. Mengajar senang dia ikut slide. Slide ni boleh pakai 10 tahun kan. Kalau tak nak pun boleh tukar je lah, update lah sikit kan. Tapi knowledge about industry tu, dia kena sentiasa terkini lah. Kalau tak nanti kita cerita dekat student, mungkin apa yang kita cerita tu dah ketinggalan jauh dah kan. So jadi kami berpendapat pensyarah juga perlu didedahkan dengan industri. Jangan bagi dia complacent sangat lah. Saya, yelah, kalau nak senang mengajar je lah. Tu pun tak adalah kata senang 100%, tapi at least bagi saya dia macam autopilot lah. So tiap-tiap semester buat the same thing. Saya tak berapa minat benda yang sama. So saya suka challenge lah. So tujuan kita buat tu, so jadi adalah pendedahan di industri pada student dan juga
pensyarah. Jadi kita memperkenalkan teaching factory. Teaching factory ni kita buat satu seolah-olah macam ada industri dekat dalam universiti. Projek yang pertama saya buat masa tu dengan TV Al-Hijrah, dan program tu dipanggil Al-Quran dan Sains. Saya rasa sampai sekarang ada lagi dekat internet pun. So yang terbaru ni kita akan buat ada lagi satu projek barulah dengan TV Al-Hijrah, insyaAllah. Saya rasa dia akan present pada menteri esok. So minta tolong doa-doa dapatlah menteri luluskan. Kalau dapat, insyaAllah benda tu banyak manfaat untuk audience lah. Okay, so kalau kita tengok dekat slide ni, saya tak nak ikut sangat slide ni. Slide ni dia mengongkong juga. Ni just nak guide. So cost makin meningkat. Okay, so kalau kita tengok kat atas tu, yang cost untuk belajar dia lagi tinggi, nombor 1. Kalau tengok dekat sini kan, universiti. Ini saya dah bagi tahu dekat pengurusan universiti kena berubah. You need to change. Look at that. Ini statistik yang betul satu dunia cakap. Sebab saya pun jumpa industri pun dia dah sebut lebih kurang macam ni. Nanti ada lagi slide yang saya akan tunjukkan. Benda ni memang dah terbukti banyak kali. Cuma kita, we need to wake up. Wake up, we need to change. Worlds are changing very fast. Dia terlalu cepat ni, tak masuk lagi 5G. Nanti masuk 5G saya tak tahu. Autonomous driving. Maknanya saya nak balik JB, saya orang JB. Nak balik JB, saya start engine, tidur. Tak tahu dah sampai je. Kan? So jimat masa lah. Boleh rehat, sampai terus buat presentation. Tak adalah nak letih-letih sangat. Okay. So and on top of that, dah lah mahal. Belajar di universiti mahal. Kos dia tinggi lah sebab nak maintain universiti tu dengan gaji, dengan electric bill apa semua tu kan, and all the students activities, kos dia sangat tinggi. So saya rasa untuk UniKL, nak maintain UniKL tu ada 12 campus, around 400 million per year just to maintain. Okay, dia punya operasi tu. And then of course lah, kita tak boleh lah nak bagi tuition fee tu murah, kan? Kos makin meningkat, gaji staff pun makin meningkat lah. Sebab nak buat macam mana? Tahun lepas nasi lemak RM1.50, tahun ni boleh jadi RM2, kan? So benda tu. And then yang lagi teruk, bila pelajar-pelajar ni graduate, tak dapat kerja. Kan lepas PKP ni kita tengok pengangguran, menteri kata dia double kadar pengangguran tu double every month selepas PKP. Dah cecah 1 juta. So bagi saya dah tak ada garanti lagi. Walaupun kata kita kerja ada pencen kan, I don't know, in 5 years time mungkin dah tak ada dah pencen tu, kalau kita tak bangun tidur. It's happening. Nak percaya ke tak nak percaya, it's up to you. But ikut trend apa yang saya nampak, it's going to happen laju. Jangan sampai kita masa tu caught by surprise kan. Alamak, dah tak ada kerja. Dulu kita ingat okay lah, saya dah kerja dengan kerajaan, tak ada masalah kot, ada pencen. Tapi tiba-tiba kena. Siapa sangka? Kan? You have to think ahead lah. Bukan nak kata menakutkan, think ahead. So before that thing happen, kita kena buatlah sesuatu langkah-langkah. At least yang hari ni mungkin kita tak boleh buat banyak, just to spark your your interest dulu. So okay, ada yang tak dapat kerja, ada yang dapat kerja tapi gaji, sorry to say, ciput. Kan, sorry to say, gaji tak memadai. Kalau kita tengok, tapi itulah sebab one of the advantage is, kalau dari segi kerajaan, kita boleh kata kita punya labor cheap dekat investors. But at the same time, dia kena ada balance lah. Rakyat kita ni nak kerja gaji kecil. Kan, tengok tu, yang kos nak belajar tinggi. Padahal belajar ni, education is like macam air dan udara. Is a necessity. Semua orang mesti ada hak untuk belajar. Kerajaan bagi, tapi sampai tahap universiti tu dia agak terhad lah, kan? And then things are changing very fast.
So medical care nombor 2 and then consumer items tu dia pun agak tinggi juga. Okay, so these are the things that we need to be aware of. So and then kalau kita tengok dekat situ, ada 22% pekerjaan yang tidak memerlukan diploma, college degree. And 22.4%. Ini world punya ni So saya ambil daripada college degree di stock in New York Okay. So 55.6% pekerjaan memerlukan kelulusan universiti lah. 55.6. Tapi nanti kejap lagi ada satu slide lagi terkejut. Sebab yang ada tu pun, saya jumpa industri kata student kamu walaupun dah graduate tapi tak boleh buat kerja. Pelik. Pelik kan? Pelik tapi benar. Okay, sebab tu Google dengan Facebook dia dah nampak dah benda ni. Dia dah nampak. Sebab ada student yang dia tak habis belajar lagi, dia boleh kerja dah. Kan? Itu antara perkara-perkara yang pelik tapi benar. Okay. So ini era internet, IoT lah what not kan. Kalau kita tengok ni, kenapa internet? Inilah sebab dia. It's universal. Salah satu sebab lah tarikan. Sebab kalau kita perasan anak-anak kita kan, anak-anak saya, dia main game, kawan-kawan dia dekat US kan, kawan-kawan dia dekat UK. Kita pun dulu tak ada kawan-kawan dekat US apa, dia ada kan. So bila kita online kan pembelajaran kita, kita akan dapat akses lebih ramai kawan. Lebih ramai, maknanya bila ramai kawan tu, ramai lebih banyak ideas, pemikiran kan. So jadi kita belajar culture. So macam bila saya handle student daripada luar negara, especially Korea lah. Korea ni favorite lah, dia suka datang. Dia datang lepas tu tak nak balik. Saya selalu sebut, okay, welcome and make sure you go home. Sebab saya pergi Korea few times. Kita mungkin pergi tak rasa, tapi siapa yang bekerja di Korea, dia rasa sangat-sangat kompetitif. Okay, kalau saya tak boleh perform, saya punya job, saya sangat takut sebab bila-bila masa saja orang sebelah saya akan ambil alih jawatan saya. That's how competitive Korea is. That's why bila dia datang sini, kawan-kawan saya daripada Korea mendatang, I don't understand you guys lah. You guys in auditing, tengah audit ni kan, kalau dia audit tu macam nak mati dah, kita boleh gelak-gelak lagi kan. We take things easy, which is good lah kan. Audit is audit lah kan. Kalau salah, betul-betul lah. Kalau salah, kita betulkan. Apa yang takut? Don't be afraid to make mistake. Yang tu yang selalunya kita banyak takut lah. One of the stigma of education is, bila seseorang tu buat salah, kita stigma kan dia. Kita macam bodoh, degil kan. Tapi tak semua orang sama. Mungkin salah satu sebab saya tak suka pergi sekolah. Dulu saya tak suka pergi sekolah. Saya rasa macam mengongkong. And kalau kita tengok dekat Finland kan, bila saya dengar cerita pasal Finland, dia education dia nombor 1 kan. Lepas tu yang bestnya nombor 2, nombor 3 tu jiran kita. Sebelah tu je Singapore. Kan? Kita ni, sebab saya pergi conference BET, Bad Education training something. Every year dia akan buat International British Education. So one of the speakers, dia present the graph of all the countries in the world, seluruh dunia graph. Dia tunjuk daripada graph macam tu kan. So daripada kosong tu naik ke atas. So yang paling atas sekali tu, dia tunjuk yang paling atas sekali lah. Paling atas sekali was Finland, Singapore, Jepun, Korea. Itu dia panggil the cloud heaven. Dia punya education heaven, kategori heaven. Kalau Finland kalau kita tengok sini Finland, dia kata apa?
No one is left behind. Maknanya tak ada student yang tercicir. Cara dia buat different. Cara dia mengajar different. Kita pula, kita clusterkan. Kalau yang student pandai, duduk sini je. Yang student tak pandai, duduk ujung. Which is, sorry to say, bagi saya, dia tak berapa kena. Sebab we need each other to complement. Kita kena complement. Orang yang tak pandai tu, bukannya dia tak pandai, dia tak pandai matematik, tapi dia pandai sains. Dia tak pandai sains, dia pandai bahasa Inggeris. Macam itulah manusia. So, mana yang kita tak tahu, kita belajar dengan yang pandai. Kan? So, bila kita clusterkan student macam tu, dia akan stigma. So, nanti ada Sir Ken Robinson. Saya suka tengok dia punya lecture. All about education. Macam mana kita nak fikir. Macam anak-anak kita ni. So, macam anak-anak saya ialah hantar mainstream, maknanya pergi sekolah, tapi itu bukan main goal lah. Main goal is for my children to have education dan membolehkan mereka ni berdikari. Saya tak ada letak dia nak jadi doktor ke apa ke, tak ada, no. As long as dia berjaya dalam hidup, dia bahagia, it's okay to me. Yang penting dia doa saya masa saya dah tak ada nanti, kan. So rohaniah punya tu penting lah. Selain daripada tu, dia kena balance lah. Okay. Okay, satu lagi sebab kenapa kita kena grab this e-learn platform. Okay, saya buat bisnes kan. So, saya buat bisnes marketing, saya gunakan digital marketing. Okay, kalau nak tanya pasal digital marketing sikit-sikit boleh lah saya cerita. So dia adalah global macam tadi saya sebut kan, slide tadi, dan kebanyakan daripada pendidikan ni berbentuk percuma. Macam mana universiti nak lawan? Kan, degree sekarang ni, degree almost dah tak laku. Dulu about 20 years back lah, siapa ada degree confirm dapat kerja. Sebab nak dapat degree tu susah. Kan, sekarang ni bukan nak kata senang, tapi ramai orang ada degree. So, dia go next step lah, master. Kan, bila things are saturated, dia dah ramai orang ada master, dia pergi PhD. Kan, so jadi maknanya lagi lama lah kita kena belajar. Lagi lama kita belajar, lagi tinggi cost. Kan, so things need to be balanced lah. So that's why kena fikir jauh ke depan. So bila free ni kan, apa yang akan berlaku bila pendidikan tu jadi percuma kan, free. Nombor satu, dia akan meletakkan pendidikan sebagai satu hak yang asas bagi manusia. Itu hak tau, hak setiap orang untuk belajar. Sebab tu kerajaan kita force mana-mana yang parents yang tak hantar anak pergi sekolah kena denda, rasa saya. Sebab ada juga yang dia tak hantar anak-anak dia pergi sekolah kan. Saya pernah dengar kementerian, dia pergi cari mana pelajar-pelajar yang dia macam tahun lepas ada, tahun ni tak ada. Dia pergi cari. Kan? Sebab itu kerajaan sangat tahu kot benda ni. Dia hak asas manusia sejagat. Semua orang berhak diberi, selain daripada makanan dan minuman, tempat tinggal, education. Sebab education ni lah yang akan, kita tak tahu apa akan jadi. Jangan kata 5 tahun akan datang lah, besok pun kita tak tahu apa yang jadi. Kan? So, apa yang bekalan yang sebaik-baik bekalan yang kita boleh bagi pada anak-anak kita is education lah. Education ni bagi saya kita terlalu spesifik lah. Kalau bila education tu kena universiti. Universiti tu the best. No. Orang-orang yang berjaya macam Steve Jobs, Bill Gates, and founder of Facebook, college dropouts, tak habis pun belajar kat universiti, tapi dia dah nampak peluang. And dia nampak peluang, dia pursue that peluang. Saya baca buku. Kalau you guys one of the best books yang saya pernah baca lah, The Code of Extraordinary Mind, daripada Vishen Lakshani. Vishen ni dia orang Malaysia. Okay, dia duduk dekat Wangsa Maju ke tak silap saya. Tapi dia kerja sekejap dekat US, belajar sana. Dan dia pernah kerja dengan Bill Gates, internship dia.
Tapi dia somehow dia kata tak best lah kerja dengan Bill Gates ni. Kan padahal masa tu semua orang nak kerja dengan Bill Gates masa tu. Dia dah masuk dah, tapi dia rasa tak best sebab dia rasa tak sesuai, tak selari dengan apa yang dia nak, bukan passion dia. So dia buat buku ni. Buku ni dia kaji manusia-manusia yang pandai. Dia pernah interview ramai orang, Bill Gates, Elon Musk. Elon Musk ni yang buat Tesla tu kan. Dia buat roket sekarang ni. Dia ni memang, kita kalau bahasa kasar dia gila lah. Kan? Tapi orang yang hebat ni, dia akan buat benda-benda yang orang biasa tak buat. Orang biasa ni macam saya lah, kan? 80% manusia orang biasa. Dia fikir nak berjaya kena ada degree lah, kena ada master, kena ada PhD, kan? Dan buat something yang risiko tinggi tu dia tak nak buat lah. Takut. Sebab nanti orang kata, nanti kau tak ada ni, nak bagi makan anak macam mana kan? Tapi kalau orang macam Bill Gates, Steve Jobs fikir macam tu, tak adalah keluar teknologi tu. PC kan, Microsoft, Mac, Apple. Mac ni dia very interesting. Simon Sinek dia suka study Steve Jobs. Dia tak terikat pada satu industri. Apple. Kalau kita tengok betul-betul, rupanya dia dah merubah industri hiburan, entertainment industry. Macam mana dia buat? Through yang dia punya tu iPhone, dia punya yang dulu Walkman kan. So yang dia punya pakai disk kecil tu je, macam thumb drive. Dia pakai bukan teknologi baru pun, thumb drive. Dia masukkan MP3 dalam tu kan. Lepas tu boleh dengar. Kalau dulu kaset 24 lagu je kan, ini beratus-ratus lagu boleh masuk. So it actually change the industry. Industri entertainment. Padahal dia teknologi. Sebab Simon Sinek kata, siapa nama tu, Steve Jobs ni, dia start with why. Why? Kita ni, otak kita is why sebenarnya. Biologically kita berpegang pada asas. Kenapa? Niat kita apa? Tahu, bila kita pada why, dia akan keluar something yang lebih besar. Compare tu, kalau kata saya nak buat PC kan, dia jadi PC je lah. Tapi tengok Apple, dia ada iPhone, dia ada iMac, dia ada dia punya iTunes. iTunes dia jual music, jual movies, jual buku, jual games, apps. Siapa boleh fikir benda macam tu kan? Kalau kita kata nak buat PC je lah. Jadi PC je lah. PC ni dia agak terhad lah, walaupun besar market dia, tapi terhad. Okay. So yang ni nombor 2 apa? Membolehkan pembelajaran sepanjang hayat. Tu yang saya suka yang ni lah. Bukannya dah ada PhD, dah pandai dah, tak payah nak buat apa lagi. PhD tu satu je. Ramai orang ada PhD, tapi PhD ni kalau kita tengok, dia punya cabang dalam ilmu tu kan, dia kecil je. Kalau kita belajar degree tu, satu badan kita belajar. Okay. Bila kita buat master, kita cerita pasal kepala je. Okay. Bila kita buat PhD, cerita pasal mata je. Kecil ke besar? Dia makin kecil kan, specialization. Yang PhD holders ni, kalau dia mati hari ni, sorry ini bukan nak memperkecilkan. Ini nak bagi kita buka minda. Bila dia mati hari ni, ramai lagi orang akan lahir, dia akan buat benda yang baru. Nak kata jangan sombong lah, jangan bongkak. Kita belajar lagi banyak, kita tak tahu. Okay, so elok rendah diri lah. So pembelajaran sepanjang hayat, kita tak nak stagnan kan. Kerajaan pun dia wajibkan kan, semua kaki tangan dia buat training supaya dia akan meningkat. Kan tak adalah macam gaji setakat tu je kan. So semua orang berhak untuk naik. Sebab cost of living macam tu kan. So kita pun nak hantar anak-anak pergi belajar. Nak hantar pun kita nak belajar tempat yang best lah, yang terkenal kan. Right? Tapi cost tu tinggi. So kalau kita gaji sikit, jadi masalah lah. So bila buat online, pembelajaran sepanjang hayat akan berlaku. Kita tak stop. Saya masa PKP, saya banyak ambil kursus online. Saya ambil banyak kursus online. Murah je. Paling mahal 1,600 saya ambil.
paling mahal, tapi yang lain tu puluh-puluh je. Tapi yang 1,000 lebih tu, sebab saya rasa benda tu saya perlu, saya ambil lah, kan? Lepas tu yang ketiga, dia nak mencetuskan gelombang inovasi. Kita tak tahu anak-anak kita yang dekat rumah tu future Steve Jobs. Kita tak tahu. Masa dia jadi macam Steve Jobs tu mungkin kita dah tak ada. Tapi apa yang kita boleh tolong untuk dia jadi Steve Jobs, jadi Albert Einstein? Through knowledge lah. Knowledge ni kita jangan hadkan dia. Kita jangan hadkan universiti je, college je. Mara sendiri ada banyak dia kita, bagi saya dia best lah, very beautiful. Dia punya vision dia. Dia daripada peringkat bawah sampai peringkat paling atas, dia cover semua. Holistic. Cantik kan? Beautiful. It's beautiful. To me it's very beautiful. Cuma sekarang ni kita nak kembangkan lagi. Bagi lagi ramai lagi merasa. Sebab yang ada sekarang ni masih lagi, bagi saya masih lagi terhad. Kita kembangkan lagi kan. Itu kerja kita lah. Kita kembang. Ramai semua orang kita bagi. Yang kat luar-luar bandar tu kita tak tahu. Ni ada tersembunyi dekat kampung mana, Celuk Tok Kun ke apa kan. Kalau kat Johor tu saya tak tahu paling ceruk sekali kat mana. Ada Albert Einstein sembunyi kat situ. Ada Steve Jobs baru dekat situ. Kan ramai kita punya ni. Macam tadi saya sebut Vision tadi. Vision tu sekarang dia ada this company Mind Valley. Dia focusing on training. Dia banyak training online. Boleh tengok lah. Dia agak mahal sikit dekat dia punya tu. Tapi dia punya free platform pun banyak. Yang free tu pun macam-macam dah kita boleh dapat dah. Free platform. That's the beauty of online learning. Sebab kena bagi benda yang free dulu. Kan, kalau tak, siapa kenal Mind Valley? Pernah dengar? Kan? Kalau ada siapa ada Facebook, pernah klik dia tu, nanti hari-hari dapat dia punya iklan. Mind Valley. Dia punya kursus dia pun very eye opening. Benda yang baru, yang tak ramai orang offer lah. So saya ambil yang free je lah. Yang mana yang bayar tu belum lagi. Tapi nak lah satu hari nanti. Contoh macam hypnosis. Contoh macam dia panggil meditation. Saya ambil meditation tu sebab buku tu dah ada ajar macam mana buat meditation. Orang Islam dia dah ada dah, automatic dah meditation tu, tapi mungkin dia tak perasan. Zikir, solat, kan? Dia macam nak kita punya minda tu kita pergi kepada satu level tu, level alpha, beta, theta tu, kan? So dekat alpha tu dia duduk. So macam mana zikir salah satu sebab, salah satu cara, tapi kita kadang tak perasan. Nabi dah ajar, kita je tak perasan. Okay, so next is ni saya cakap kos tinggi, more than 55%, more than 50% pekerjaan memerlukan college degree. Tapi tengok Google, Apple, Starbucks, Hilton, IBM, Ernst & Young, Bank of America kata kita tak perlukan degree lagi. Kamu tak ada degree boleh masuk kerja dengan kami. Dengan syarat ada portfolio. Jam lah universiti macam ni. Macam mana nak cari makan saya, kan? So saya nampak ni is a threat to me. Threat lah, kan? Kalau universiti Kuala Lumpur tutup, Google cakap, Apple cakap. Lepas Google dengan Apple, Google dengan Apple yang beritahu, lepas dia cakap tu, lepas dia announce we don't need college degree for you to work with us, more than 20 companies sebut benda yang sama. Itu international ini giants company tau. Fortune 500. Dekat Malaysia pun saya dah jumpa dah. Saya kan dengan industri kan. Dia kata, you students you boleh tak bagi saya, let us come into your students before they graduate. Dia nak masuk, maknanya student tu masa internship tu dia masuk universiti. Dia kata let us train them so that they can work. So bagi saya universiti ni walaupun kita belajar kursus sudah, macam saya mengajar animasi. So dah spesifik dah, tapi dalam animasi tu ada lagi spesifik. Tak percaya kalau siapa tengok movie kan,
Tengok Silat Legenda tak ramai, balik nama saya. Sebab kita punya kru tak ramai. Tapi kalau tengok international, international punya production, tengok yang last sekali tu, ramai orang keluar kan, dah habis, the end habis kan. Yang keluar tu, nama-nama orang yang buat produksi tu, ramai kan. Ada beribu orang kot. Beribu orang, maksudnya ada at least berpuluh ataupun beratus specialization. Kalau dalam ni kita belajar diploma in animation, kita belajar bachelor in animation kan, dia spesifik dah animation, tapi dia tak spesifik in that specialization tu, dia tak. So kena masa kerja nanti baru start. Especially kalau kita Pixar kan, Pixar ni dia banyak lah filem dia kan, macam Pixar punya filem dulu Toy Story kan, yang glamour lah. Tu pun dia pun dah dia pecahkan industri sebab dia buat 3D animation masa tu. Sebelum tu Disney rule the world in animation selain daripada di anime di Jepun kan. So tapi bila Pixar masuk, semua 3D. Sebelum tu 3D susah, orang tak boleh terima, technical kan. Tapi bila teknologi makin naik, so dia jadi bukan nak kata mudah lah, tapi boleh banyak, kita boleh replicate banyak. So Google ni dia memang, kalau nak belajar dengan Google. Siapa-siapa boleh kerja dengan Google. You guys can work with Google. Part time pun tak apa kan. Jangan cerita kat bos lah. Tapi kena ada lah certain kriteria yang dia ni. And then Google ni dia worldwide kan. Search engine yang paling besar sekali Google lah. Siapa lagi? Mana ada pakai yang lain kan. Pelik lah kalau pakai yang selain daripada Google. Sebab dia dulu atas, dia nombor 1. So dia ambil pekerja dia sekarang ni, lepas pada PKP ni. Kita PKP dia MCO apa kan, international dah, bukan Malaysia je kena, satu dunia kena. So Google dah lama dah kot nampak benda dia boleh apply. Sekarang ni boleh kerja, you can work from anywhere. That saves a lot of perbelanjaan. Banyak belanja save lah. Contoh lah, katalah saya dapat offer pergi Google, kena kerja kat New York. Kat New York tu mahal lah, dia punya cost of living kan. Tapi Google kata tak payahlah, kerjalah dekat ni, dekat JB pun boleh. Dekat semalam saya pergi Kuala Ketil boleh. Janji ada internet lah kan. So jimat lah, jadi saya tak payahlah pindah. Anak-anak saya boleh lah terus sekolah tahfiz dekat situ contoh kan, kalau ada anak kan. So jadi dia, tapi gaji USD lah. Duduk Kuala Ketil, jadi macam jutawan tu kat situ. Betul. So dia kata ni, yang ini sebahagian kecil je lah yang saya kata tu. Dia kata tak payah dah lulusan universiti. MDEC bagi tahu, dia panggil micro credentials, certificates, sijil-sijil kan. Macam tadi saya cakap kan, spesifik kan, spesifik. Animation ada banyak. Contoh macam saya, background saya 3D animation. So dia ada 3D modeling, 3D texturing, dia ada VFX, dia ada camera tracking, ada banyak lagi. Before that set, building lah, macam-macam So ambil kursus sijil khas untuk tu. Lepas tu kita develop portfolio. Portfolio ni senang je buat sebenarnya. You buat tambah. Bagi kualiti lah, makin lama makin bagus kualiti kan. Kalau kualiti tak bagus, dia tak ambil lah. So quality bagus, dia ambil, dia tengok. And then kena pula sekarang ni era digital, Facebook, social media. Orang kat kampung mana pun kita boleh kenal kan. Tak tahu, saya tak tengok sangat TikTok ni, takut tengok TikTok ni. Banyak gelik-gelik, saya takut, risau. Tapi sekarang ni dia dah jadi makin popular sebab digital advertisers are starting to look at TikTok as another platform for marketing. But tapi dia realizekan creativity, dia tak bound by itu. Sekarang ni kalau kita tengok yang TikTok tu daripada India lah, tak kampung mana tak kan, dia buat tak apa-apa, tapi satu dunia nampak, satu dunia kenal kan. Bila kita sebut nama saya ni, oh you pernah keluar kat TikTok okey lah, dah dapat dah nama kan. Lepas tu portfolio bagus, dia ambil lah. Okey, yang ni tak payah universiti. Lepas tu adalah platform online.
Ni antaralah yang apa yang terbaik. Coursera, Skillshare, dia banyak tau. Apa ni, dia banyak bagi free modules. Kalau kursus-kursus tertentu tu, macam saya suka Udemy lah. Saya subscribe dengan Udemy. Saya banyak ambil kursus dekat Udemy. Pernah satu kursus tu saya ambil about RM800 satu kursus kan. Tapi masa tu saya sambil-sambil apa, berhenti kat traffic light tu, saya fill up the form kan. Lepas tu dah asyik ni, dah start jalan kereta, saya dah tak sempat nak isi habis lah. Saya lupa 2-3 hari lepas tu dia offer, dia bagi 90% discount. Daripada RM800 jadi RM80. Beli lah. Kan? Sebab online ni, kami duk buat ni, apa ni, kursus-kursus online yang free kan, apa, Unicare pun buat. Dia modal sekali je. Sekali je modal tu. Saya buat ni, buat modul apa semua, saya buat video, saya edit, bagi interesting, bagi orang tengok, oh best kan. Sekali je, tapi saya boleh jual berkali-kali. Kan. So sekali buat banyak kali. Macam program degree lah, dah graduate ni ada batch baru masuk, graduate ni batch baru masuk kan. Setiap hari ada orang lahir, bayi baru lahir, setiap hari ada orang meninggal. Kan. So benda tu dia akan replenish every day. Sekali dia jual. Jadi maknanya kalau lah modal saya 10,000 untuk satu kursus tu saya buat, tapi bila saya dah jual tu, sekali jual tu dah dapat balik modal kan. So bolehlah saya jual diskaun. Mula bagi 50%, lepas tu bagi 80%, lepas tu saya dah start buat kursus baru, saya boleh bagi 90% diskaun. Lepas tu kalau dah banyak sangat kursus saya bagi, ini yang what happens in Udemy. Sebab kebanyakan trainer yang kat situ, bila dia dah banyak kursus yang dia buat, ada kursus yang dia bagi free. Free tu tarikan kan, sebab dia dah pulang modal banyak ah, dah boleh beli, dah jadi millionaire pun, dah jadi beli kereta baru semua kan. So dia bagi free lah. You ambil free this one. Sebab apa? Bila kita tolong orang ni, this is the beauty of apa ni, orang yang hebat ni. Dia tolong orang tau. Tolong orang. Bila kita tolong orang, kan kita dalam Islam kata dapat pahala kan. Tapi bila kita tolong orang yang kaya-kaya ni, dia tahu benda tu macam kita bagi sedekah kan, dia akan dapat lagi banyak tau income. Berkat kan, kita panggil berkat. Ini cerita benar, bukan rekaan, betul. Orang yang macam apa, Jack Ma kan, Alibaba kan, Steve Jobs, dia dah berhenti lah, dia pencen lah, mana ada kerja. Tapi sekarang apa dia buat? Dia tolong orang. Tolong, macam Steve Jobs ni, dia buat tak apa-apa. Macam contoh, ada tengok kat YouTube, siapa Bill Gates, dia buat sistem tandas. Macam mana nak recycle waste lah, maksudnya najis tu, recycle cara yang paling murah untuk third countries, Afrika semua kan. Sebab tandas ni kita tak ada masalah kat sini. Tandas kita cantik, bersih, ada orang bersihkan kan. Tapi dekat negara-negara miskin ni, tak ada orang nak maintain, kotor, penyakit. Jadi dia punya, bila banyak penyakit, mortality rate dia ni menurun kan. Jadi ramai mati. So tak boleh nak keluarkan Albert Einstein tu. So dia bantu negara-negara macam tu introduce new technology kan. Tapi dia kan pandai, dah ada new teknologi tu, dia bagi free dekat negara Afrika. Negara yang kaya ni tak nak ke? Kan? Tak semestinya negara yang kaya pun tak nak guna teknologi tu. Dia boleh save cost, maintenance kan, and it's environment friendly. Why not? Dia jual lah. Of course lah, yang tu free, yang apa ni, negara kaya takkan kau nak free kot. Kau duit banyak, bayarlah. Pandai orang macam ni dia. Dalam buat amal tu buat duit. Okay, sama lah Jack Ma pun. Sekarang ni dia tolong orang. Saya pernah nampak dia tolong mengecat, tak tahu betul ke tidak kan, muka macam dia ke apa ke. Betul, orang yang dah bila kita dah duit dah banyak, kita panggil financial freedom, kita dah tak ada hutang, rumah ada, kereta ada, duit pula, buat duit untuk kita. Kita dah tak payah kerja dah. Duit tu dalam bank lah, investment apa semua kan. So every month ada income lah, tak ada risau. So apa lagi kita nak? Tolong orang. That's the best thing that you can do actually. Dalam Islam pun cakap macam tu. Manusia yang terbaik adalah orang yang beri manfaat pada orang lain kan. Nabi sebut kan.
Tak silap saya bukan ustaz tapi pernah dengar. Okay, so ni saya subscribe dengan Udemy. Udemy ni once kita dah pergi masuk website dia, dah like dia punya tu, nanti hari-hari jumpa dia akan iklankan dia punya apa nama tu, kursus-kursus. Kursus tu banyak sangat kursus tu. Can be anything sebab ada orang tu dia memang ambil kursus tu untuk bekerja, tapi ada orang dah ambil kursus ni just nak tingkatkan knowledge lah, just curious. Macam saya curious, ni macam best ni kan. Lepas tu RM40, okey lah. RM40 tu kita boleh ambil masa bila-bila yang nak belajar, anytime, non-stop. Maknanya kita tak, hari ni tak habis, besok sambung lagi. Dia tak ada expiry date. Macam degree diploma, lepas semester berapa, kalau tak habis belajar, out you go lah kan. Ini tak ada. Tak cukup belajar ni, sebab bila dah belajar satu benda ni, dia kata ada lagi kursus advance. Ni best juga, ambil lah lagi, RM40 je, RM50 je. So dia meningkatkan kita punya pengetahuan. Jadi bila bagi peluang nak bercakap macam ni, banyaklah idea. Kan, tak adalah kalau saya cerita pasal animation, Silat Legenda dah lama habis dah. Tak apa, peminat ramai tu. Kan, dia punya producer sampai sekarang, kita minta dia keluarlah CD tu. Tak nak, sampai sekarang dia tak nak keluar. Kenapa? Tu dia punya kan, kita tak boleh paksa lah. So ada sikit-sikit dekat YouTube tu lah kan. So okay, ada lagi 10 minit. Kalau nak saya berhenti, boleh lah berhenti. Saya buka untuk soalan kan. So okay, yang ni tengok online learning universiti terbaik di dunia. Saya dah belajar dengan Harvard. Kan, saya belajar dengan Harvard lah, sebab dia bagi free. Dia ada kursus free. Harvard University siapa tak kenal? Oxford University siapa tak kenal? Kalau maknanya kita ni marah punya cara ni, diorang buat, diorang tiru marah. You guys should be proud lah. Tapi diorang memang tak nak mengaku punya kan. So kita bagi peluang pada yang tercicir tu, sijil kan. Yang tercicir ni dia bukan bodoh. Dia pandai, dia brilliant dalam bidang-bidang dia. Kita ni parents ni kena nampak lah, dia ni anak aku ni pandai buat ni kan. So kita channel dia lah. Bagi dia resource, bagi dia belajar kan. Kalau macam dia minat art tu, hantarlah, janganlah risau apa art ni tak boleh cek makan. Saya punya tok guru saya kan, millionaire lah, ajar fine art. Dia jual painting, dia buat painting tu ada yang berbulan, ada yang bertahun. Sekali jual, beli rumah baru tau. Rumah kat tepi bukit kat ITM. Saya ITM. Orang marah, produk marah lah ni kan. ITM bukan UITM, ITM masa zaman Institut Teknologi Mara. Yang tu sebab saya boleh sebut lah, I'm from MIT, Mara Institute of Technology. Kalau orang putih dengar kata, Massachusetts. Kan? Dia jual dia jual painting, beli rumah. Apa kita risau? Rezeki ni Allah yang jamin. Kita jangan risau lah. Kita bagi dia talent. Talent ni maksudnya bila kita buat benda tu passion kan. Macam you all yang dah kerja ni, tahulah kan. Pergi kerja, besok pagi, bangun pagi, pergi kerja lagi, balik, pergi kerja. Sampai pencen atau sampai mati. Kalau kita fikir kan, boring lah. Kalau fikir macam tu lah, in that perspective, boring, bosan. Allah, tambah lagi pula bergaduh pula dengan bos kan. Tak muah jumpa dah kan. So, tapi macam mana nak overcome passion kan. Saya kerja bukan sebab bos, saya kerja untuk lillahi ta'ala lah kan. Nombor 2 untuk family saya, my future. Nombor 3 tu baru sebab bos. Sebab bos tu kita committed kan, dah bayar gaji. So committed, automatically kerja untuk bos lah. Tapi niat kita macam tu. Sebab sorry to say, this is happening everywhere. Yalah, bos pun bukan dia boleh nampak semua orang kan. Mana yang selalu jumpa muka dia, kita kata kaki kipas kan, dia nampak lah. Tapi yang pandai-pandai ni, yang tu, dia selalu malu-malu kan, dia sembunyi. Tapi buat kerja bagus. Bos bukan tak nak ni, tak perasan lah, dia sibuk kan, tak perasan. So ada setengah orang tu, you need to know how to sell yourself. Jual diri, bukan bunyi dia lain pula. How to market yourself
market kan. Tunjuk talent kita. Biar dia nampak kita as kita punya talent lah. Kan, dia tak appreciate tak apa, tapi mungkin orang lain orang luar nampak kita ni terdedah. Zaman IT ni terdedah, maknanya satu dunia boleh nampak you. Bos dia sibuk, tahulah kan. So dia mungkin kadang-kadang nampak, kadang tak nampak. Tapi kalau kita selalu duduk depan dia, dia nampak. Tapi saya bukan jenis itu. Saya kalau nampak bos lagi boleh elak, saya elak lah. You bagi kerja, I buat. Sebab saya banyak contribute. So saya segan dengan bos. So dia bagi kerja, saya buat. Okay. Tapi saya banyak benda saya nak pursue. Sekarang ni saya nak build up incubator yang saya dah start dekat di UniKL, Creative Industry business center. So saya nak naikkan dia level up lagi sikit. Jadi pada institut insyaAllah lah. Tu saya punya plan. Right. Ni nak nanti manfaat dia pada student lah. Nak menghasilkan usahawan milioner. Itu pun bos saya lah suruh tu kan. So saya nak tolong dia yang tu, InsyaAllah lah. Harap-harap Mara boleh tolong lah. Kita nak hasilkan usahawan. Bukan untuk diri saya lah, saya dah dapat gaji kan. Tapi kita nak hasilkan usahawan yang jutawan nanti. Yang ni job creator. Mereka ni yang akan offer kerja dekat kita punya graduates lah kan. So ni nampak MIT. Saya sekarang kerja dengan MIIT. Tapi selalu kalau sebut kan, you daripada UniKL mana? So UniKL MIT, I lagi satu hilang. So saya dari MIT dulu, Mara Institute of Technology. Sekarang ni saya kerja dengan Malaysian Institute of Information Technology, MIIT, tapi kita slash. Itu MIT ni, teknologi dia dahsyat. Dia ni all these top universities ni, dia menghasilkan ramai usahawan. Sebab dia ada IP dan usahawan dia tu, trainer dia tu adalah di kalangan usahawan juga yang dah berjaya. So sekarang ni dia bagi platform percuma. Ini paling dekat ni. NUS top 10 in the world NUS top 10. Boleh tengok dekat dia Times ranking. Singapore. Tu saya kata, yang tadi saya kata rate tadi tu kan, yang graf saya kata paling atas tu Korea, Jepun kan. Yang lain semua dekat sini lah dia macam. Yang bawah ni yang negara-negara membangun lah, yang negara miskin kan. Dah ada semua, lepas tu dia tanya Malaysia kat mana? Lepas tu semua tanya, Malaysia kat mana? Ni yang lain semua dekat sini, ada sikit sini-sini kan. Malaysia dekat sini. Saya tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Orang lain semua naik atas, kita kat sini. I don't know. Ini bukan nak kata, bukan nak tunjuk silap. Ini berdasarkan apa yang pakar tu present. And saya sendiri tak tahu kenapa. So tapi bagi saya masalah ni dia masalah lah. Tapi at the same time, bila masalah, kalau kita nampak negatif, dia jadi masalah, problem lah. Masalah problem. Susah kan. Tapi bagi saya nampak peluang, opportunity. Mungkin kita boleh terus naik ke atas tu, sebaris dengan Finland. Just nak cari jalan je. Yang tukang buat tu mungkin anak puan ni ke kan. Kita mana tahu. Dia dah ada idea tu, kita tak tahu. Kita cakap, apa kau buat ni? Mak, saya nak buat ni. Malaysia nak letak atas tu kan. Kalau saya tak cerita, apa benda budak ni merapu kan. Tapi kan anak-anak ni kan, dia kreatif tau kan. Macam ni saya tengok, saya dah nak habis slide ni, last kali. Saya suka tengok ni TED Talks ni. Dia punya speech best. Dia punya speech dekat TED Talks tu, dia top nombor 1. Paling ramai tengok. Sir Ken Robinson. Dia Sir tau. Macam kat sini Datuk lah kot. Dia dulu pun university lecturer juga, university professor juga. Tapi dia kata this is not my life. So dia nak freedom. So sekarang ni I don't know dia buat apa. Sebab saya baru kenal juga dia kan. Tapi dia punya talks very inspiring. Dia kata apa? If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. Anak-anak ni, dia cakap ni, anak-anak ni, dia tak takut tau kalau dia salah. Dia tak takut mengaku salah kan. Tapi bila kita sekolah,
takut kena marah dengan cikgu, malu kan. Tapi itu membunuh kreativiti manusia. Saya setuju dengan dia punya pendapat. Kalau ada masa, boleh tengoklah ni, Sir Ken Robinson TED Talks dekat YouTube, free. Yang tadi platform tadi saya tunjuk tadi pergilah mana-mana universiti ni pun dia ada kursus percuma. Saya pernah apply Harvard University punya kursus lah, entrepreneurship punya kursus. Dia call saya, masa tu saya tengah driving, cakap orang putih American kan, tengah driving, apa benda dia ni cakap. Saya tanya dia harga berapa, 5,000 USD. Okay, bye bye. Saya tak mampulah, nantilah kumpul duit Tapi memang yelah, kalau dapat sijil tu bestnya. Kalau marah boleh sponsor, alhamdulillah lah, saya pergilah. Harvard tau, Harvard University, Oxford, MIT, Stanford Universities. Dia punya Stanford ni dia ada patent for DNA. So dia punya professor yang find out about DNA tu. Kita ada DNA kan. So dalam bisnes saya cerita pasal DNA. Apa yang ada dalam DNA tu yang buat kita boleh awet muda. Awet muda ni sains tau. Ada, kalau tu tengoklah saya punya Facebook, Kekal Muda. It's science. Sebab dalam sains tu dia kata dekat DNA kita tu, hujung tu dia ada penutup This penutup tu dipanggil telomere. So telomere tu as kita umur makin meningkat, dia akan nipis. Bila dia terlalu nipis, sel kita dah tak boleh nak berkembang, replicate, dia start rosak. Kita start dapat sakit jantung, kita start dapat darah tinggi, kita start dapat kencing manis. It's science. So saya ajar orang supaya awet muda, bukan untuk handsome, bukan untuk muda, uban semua keluar juga, tapi supaya kita boleh perform. Maknanya solat, pergi haji, pergi umrah, tak payah duduk pakai tongkat semua. Betul tak? Best kan? Itu tujuan dia sebenarnya. It's all science. So ada lagi 2-3 minit kot. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada lah. Kalau tak ada, saya boleh cerita macam-macam ni, boleh cerita ni. Sebab kami ni school IT kan. So saya tengah buat this project dengan TV Al-Hijrah lah, VR virtual reality. So virtual reality ni seolah-olah macam kita masuk dunia komputer kan. Dia selalu pair dengan AR, augmented reality. So AR ni komputer masuk dalam dunia kita. Best lah, macam cerita, siapa tengok filem Tron kan, something like that lah. The concept is, tapi tak adalah Tron tu filem kan, the fiction, dia jadi situ. Tapi yang tu lah, yang orang yang macam tu, dia fikir idea jauh tu mungkin anak-anak kita tau. Dia ada kait dengan sains sebab filem macam Avatar Terminator 2, dia punya director dia very visionary tau. Dia nampak Star Wars kan. So zaman dia, masa dia dapat idea tu, teknologi tu tak ada. Contoh macam Avatar dia director kata, aku nak buat benda-benda macam ni kan, tapi teknologi tu tak ada. Dia tunggu 10 tahun. Idea tu dah ada, tapi tunggu 10 tahun tak keluar idea tu. That technology tak keluar. Dia kata, no, we don't have time to wait, kita buat. So dia develop that teknologi lah, virtual camera. So that virtual camera dia boleh pegang, dia boleh nampak. Ni sekarang ni macam ni set kalau siapa tahu green screen kan, boleh nampak green je lah, hijau. Tapi bila guna kamera tu, boleh nampak yang virtual punya tu, dia punya set dalam komputer CG. Jadi pelakon tu, dia tahu lah dia nak panjat kat situ, lompat ke mana kan, dia tahu. Teknologi are born from these ideas. Kan? Itu yang fascinating lah bagi saya. Kita nak tolong anak-anak kita tu spark all this interest. So saya rasa kalau tak ada apa soalan dia dah cukup ke masa?
Kalau nak boleh je saya cakap sampai besok pagi, boleh Kang. Tak edit kerja Kang. So kalau ada apa-apa soalan tak apa, boleh ni tengok Facebook saya Rafidi Muhammad kan. Boleh ni jumpa, kalau nak jadi friend boleh lah friend. Saya kalau ada soalan boleh tanya dekat tu. Ada soalan apa-apa yang ada kaitan dengan ni lah. Kalau yang tak ada kaitan dengan saya pun saya tak pandai juga nak jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya bagi pass dekat orang lain lah yang pakar tu. Okay. Kalau tak ada apa, saya rasa sini saja, kita sambung lagi insya-Allah. Terima kasih di atas kesetiaan lah tengok tu. Saya harap apa yang saya kongsi ni boleh bagi manfaat pada semua. Dan kalau kita boleh rasa benda ni bagus untuk orang lain, share lah. Sharekan dengan kawan-kawan kita. Dan insya-Allah kita sama-sama membantu ke arah manusia sejagat yang lebih berkualiti hidup aman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.